minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan bahaya fahaman liberalisme bagi subjek bagi memenuhi tugasan 2 MPU 3052 Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Jadi saya teruskan, saya adalah Ahmad Nur Syafiq bin Muhammad Nazri dan juga ahli kumpulan saya Najah binti Muhammad Hanafi. Dan insyaAllah saya teruskan kepada isi kandungan. Okey, sini kami bagi tajuk ni kami bahagi kepada 4 bahagian, iaitu pengenalan, cabaran fahaman liberalisme, implikasi fahaman liberalisme dan juga rumusan. Jadi maaf terlindung di situ. Jadi insyaAllah saya teruskan kepada pengenalan. Okay, untuk pengenalan kita pergi kepada maksud liberalisme. Liberalisme adalah bermaksud bebas ataupun berfikiran luas dan terbuka. Liberalisme juga didefinisikan sebagai satu struktur pemikiran yang mencakupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Okey, untuk kesimpulannya, kat sini saya boleh simpulkan bahawa liberalisme ini adalah satu struktur pemikiran, maafkan saya typo, satu struktur pemikiran yang bebas dan terbuka. Jadi untuk berdasarkan maksud ni, kita boleh tengoklah terdapat banyak isu liberalisme di negara kita. Antaranya adalah isu LGBT, persamaan gender antara lelaki dan perempuan dan juga golongan yang anti hadis. Jadi insyaAllah saya teruskan kepada bahagian yang kedua, iaitu bahagian cabaran fahaman liberalisme. Okey, kat sini saya hadirkan 3 cabaran fahaman liberalisme, iaitu yang pertama ialah tokoh-tokoh yang memahami Islam, yang kedua toleransi dalam agama, dan yang ketiga adalah kemunduran. Okey, kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga iaitu tokoh yang memahami Islam. Okey, untuk tokoh yang memahami Islam ni, kita boleh tengok. Okey, kita boleh tengok bahawa pendokong bagi pemikiran liberal adalah terdiri daripada tokoh yang mempunyai pengetahuan yang tinggi lah, terutama dalam bidang agama Islam. Okey, mempunyai pengetahuan yang tinggi lah dalam kefahaman Islam. Okey, antara tokoh yang masyhur dalam liberal ni adalah Rifa'at Bik Al-Tantawi, yang kedua Taha Hussein, yang ketiga Ali Abd Ar-Razik. Okey, dan juga tokoh-tokoh yang lain lah. Okey, oleh itu para tokoh ilmuwan mereka akan mudah dipengaruhi oleh masyarakat lah. Sebabnya mereka ni adalah golongan-golongan yang berpengaruh lah. Golongan yang berpengaruh ni maknanya dari segi ilmunya tinggi dan sebagainya. Okey, pemikiran dan idea yang dilontarkan juga antara sebabnya adalah bila mereka melontarkan idea ataupun hujah-hujah mereka mempunyai asas lah, dan mereka berhujah bersandarkan kepada ayat Al-Quran yang telah ditafsirkan atau difahami dalam konteks liberalisme.
Okay, kita pergi kepada poin yang kedua. Okay, untuk poin yang kedua ialah toleransi dalam agama. Okay. Dalam keadaan Islam yang dipotretkan dengan pengganas dan kemunduran, Islam liberal ni dia mempromosikan sebuah pemikiran yang didakwa bersandarkan kepada Islam yang mengajak masyarakat agar hidup dengan lebih harmoni dan bertoleransi lah dengan agama lain. Okay, sebagai contohnya kat sini isu-isu terorisme, isu-isu teroris dan radikal menjadi satu ancaman kepada negara daripada negara umat Islam lah. Sebagai contohnya adalah ISIS. Okay. Islam liberal ni melalui fahaman mereka juga masuk melalui fahaman pluralisme agama yang menjadi satu pendekatan yang dikatakan dapat menangani isu keganasan dan radikal dalam kalangan penganut yang berbilang kaum. Terutamanya di Malaysia kita ni lah. Di negara kita ni agama dan terdapat penganut yang berbilang agama dan kaum lah. Okay, seterusnya mereka membantah golongan yang mereka sifatkan sebagai ekstremis. Macam saya cakap tadi, sebagai contohnya adalah ISIS lah. Dan radikal dalam memahami Islam, seperti yang terdapat di negara-negara Islam sama ada di Timur Tengah dan di Asia. Okey, untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah kemunduran negara Islam. Kemunduran negara Islam juga dikaitkan dengan pemikiran masyarakat yang mundur lah. Jumud dan terperangkap dalam doktrin-doktrin Islam yang lama. Maka sewajarnya Al-Quran perlu ditafsir semula dan perlu ijtihad, dan pintu ijtihad perlu dibuka seluas-luasnya. Okey, pendokong pemikir Islam liberal ni, mereka berpendapat bahawa agama adalah faktor dan penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Okey, namun untuk menyelesaikan penghalang ni, ni pendapat mereka lah, pendapat golongan Islam liberal ni, untuk menghalang daripada kemunduran ni, mereka berpendapat antara caranya ialah membuka dan membebaskan agama daripada ajaran dan tafsirannya yang sekian lama telah menjadi pegangan umat. Okey. Kelemahan dan kemunduran umat Islam dianggap berpunca daripada belenggu kejumudan dan belenggu jumud umat dalam menafsir dan mempraktikkan agama. Dengan kata lain, mereka menganggap bila adanya nama Islam, mereka menganggap Islam ni adalah jumud lah. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan sambungan pembentangan kepada Najah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah binti Muhammad Hanafi, insya-Allah akan menyambung pembentangan yang bertajuk Bahaya Fahaman Liberalisme. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada implikasi fahaman liberalisme. Implikasi ini saya bahagikan kepada dua, iaitu implikasi terhadap umat Islam dan yang satu lagi implikasi terhadap perundangan Islam. Yang pertama, kita akan lihat kepada implikasi terhadap umat Islam. Yang pertama, menyebabkan kelonggaran kepada batas-batas yang menjejaskan iman. Yang kedua, mengubah Islam menjadi agama kepercayaan semata-mata. Yang ketiga, mengubah persepsi umat Islam terhadap dosa dan azab neraka. Yang pertama, kita masuk kepada menyebabkan kelonggaran kepada batas-batas yang menjejaskan iman. Okey, ini yang merupakan salah satu daripada implikasi yang terbesar pemikiran liberalisme, di mana mereka meniadakan sama sekali hukum hakam yang boleh menggelincirkan iman seseorang. Ia adalah berasaskan ataupun berdasarkan fahaman sesiapa yang membenarkannya dalam hati dan mengaku dengan lidah, maka ia dianggap kekal beriman dengan sempurna walaupun orang tersebut tidak melakukan sebarang amal perbuatan.
sebagai seorang Muslim. Contohnya solat, zakat, puasa, haji. Malah sekiranya dia melakukan apa jua kemungkaran yang mengkafirkan, seperti menambah pahala, sujud kepada matahari, mereka tetap dikira sebagai mukmin selagi mana masih tidak mengiktikadkan perbuatan tersebut di dalam hati. Dan ini merupakan salah satu kebatilan fahaman liberalisme agama yang menafikan hukum syarak berkenaan kaedah menentukan hukum ke atas manusia secara zahir, iaitu seperti mana kita boleh tengok dalam Talqis Al-Khabir fil Al-Hadith, Al-Rafi'i Al-Kabir yang menyebut maksudnya kita berhukum secara zahir manakala bagi diserahkan perkara-perkara yang tersembunyi. Itu merupakan salah satu contoh kebatilan liberalisme agama. Dan seterusnya kita akan lihat kepada mengubah Islam menjadi agama kepercayaan semata-mata, di mana pemikiran liberalisme agama ni boleh menjadi punca kandungan agama Islam yang meliputi pelbagai aspek kehidupan, bermula dengan diri sendiri, pendidikan, keluarga dan sebagainya dihapuskan, dan hasilnya Islam akan menjadi agama kepercayaan semata-mata. Dan mengikut fahaman mereka menyatakan bahawa dengan hanya beriman di dalam hati dan melafazkan 2 kalimah syahadah, mereka sudah dianggap sebagai mukmin yang sempurna. Dan fahaman ini menyebabkan hakikat agama yang dibawa oleh para rasul, para nabi, perutusan kitab-kitab suci dan pertembungan yang berlaku antara orang golongan yang beriman dan juga golongan kafir ni tidak mempunyai apa-apa makna, dan seolah-olah macam sia-sia lah. Ini kerana ia tidak memperjuangkan konsep penyerahan diri seperti yang terkandung dalam makna Islam itu sendiri. Sebaliknya, mereka hanya menerima ucapan lafaz syahadah sebagai penilai terhadap kesempurnaan iman. Contohnya, sekiranya mereka sudah melafazkan syahadah, walaupun mereka tidak melakukan perbuatan seperti solat dan sebagainya, mereka sudah dikira sebagai mukmin yang sempurna, yang mempunyai keimanan yang sempurna. Seterusnya, konsep ibadah juga tidak mempunyai apa-apa erti lah, seperti mana saya beritahu tadi, kerana mereka hanya mementingkan pengakuan hati dan lidah, sedangkan ibadah yang meliputi pelbagai amalan zahir yang menjadi lambang kita menyembah Allah, ketundukan kita dan ketaatan kita kepada Allah SWT tu tiada. Contohnya zakat, puasa, haji, semua tersebut merupakan ibadah zahir yang wajib dilakukan oleh setiap hamba bagi membuktikan keimanan mereka kepada Allah SWT. Dan ini merupakan matlamat dan tujuan sebenarlah mengapa kita berada di atas, mengapa kita diutuskan di bumi Allah SWT. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada implikasi yang ketiga, implikasi liberalisme agama terhadap umat Islam, iaitu mereka mengubah persepsi umat Islam terhadap dosa dan azab neraka. Liberalisme agama ni cuba menjadikan iman itu tidak akan sesekali tergugat dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Dan fahaman ini merupakan fahaman yang sangatlah bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis yang berkenaan dosa dan juga maksiat. Kerana nas-nas syarak telah menetapkan bahawa dosa syirik dan dosa kekufuran itu tidak sesekali akan diampunkan oleh Allah SWT di hari akhirat, manakala dosa selain kedua-duanya telah dijanjikan oleh Allah SWT dengan balasan tertentu di dunia dan juga di akhirat berdasarkan kepada kecil atau besarnya dosa tersebut. Oleh itu, sesiapa yang mengatakan bahawa apabila seorang Muslim ataupun seorang mukmin itu berdosa, mereka tidak akan diazab di hari akhirat kelak, itu merupakan kenyataan yang sangat-sangat salah lah, kerana ia bertentangan dengan nas dan syarak
iaitu dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa balasan Allah SWT terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa kecil adalah kesemua ayat yang menyebut tentang balasan Allah SWT terhadap perbuatan manusia secara umum. Salah satu contohnya daripada surah An-Nisa ayat 123 yang bermaksud balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Sesiapa yang melakukan kejahatan ia akan dibalas dengan kejahatan itu dan ia pula tidak akan mendapat selain daripada Allah seorang pun yang akan melindunginya dan tidak akan ada jua yang dapat menolongnya. Seterusnya kita akan balik kepada implikasi fahaman liberalisme kepada perundangan Islam, di mana disebabkan oleh fahaman liberalisme yang dibawa oleh Barat ini yang berpunca daripada Barat, tamadun Islam dilihat sebagai perundangan Islam dilihat sebagai perundangan yang tidak bertoleransi, perundangan yang keras, perundangan yang bersifat menghukum, serta mereka mendakwa bahawa perundangan Islam ini tidak lagi sesuai digunakan ataupun tidak lagi relevan dalam realiti pemodenan dan perkembangan kehidupan manusia hari ini. Sebenarnya seperti yang mana kita tahu fahaman liberalisme ini mereka menolak terhadap undang-undang Islam secara berani dalam pemikiran liberal apabila mereka lantang menyuarakan ataupun menimbulkan polemik-polemik idea yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar, mana mereka menimbulkan persoalan-persoalan seperti kalau Allah itu adil ataupun kalau Islam itu adil, mengapakah undang-undang dan polisi-polisi yang dibuat atas nama Islam itu mencetuskan ketidakadilan, sehingga kan sebegitu sekali mereka mengutarakan polemik-polemik idea mereka untuk menghancurkan ataupun menunjukkan bahawa perundangan Islam itu seolah-olah tidak relevan. Kemudian mereka merasakan bahawa ada kebincangan atau yang berlaku dalam Islam, lalu mereka cuba mencari penyelesaian dengan manhaj tersendiri dan terkeluar daripada disiplin ilmu sehingga membawa kepada pencemaran terhadap kesucian Islam itu sendiri. Kerana itu, tidak heranlah mereka yang berfikiran Islam liberal ini lantang mengkritik pelaksanaan hukum syariat dengan pelbagai hujah senada dengan pandangan orientalis yang menganggap bahawa hukuman tersebut zalim dan juga tidak selari dengan peradaban moden. Dan mereka juga mendakwa bahawa pelaksanaan hukum perundangan Islam ini tidak langsung memberi keadilan, malah menindas kaum-kaum wanita. Baiklah, seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan keadilan penindasan wanita. Hujah-hujah ini sering mereka keluarkan yang mengatakan bahawa perundangan Islam itu seolah-olahnya prejudis terhadap wanita, sekalipun jelas bahawa syariat Islam itu sangat membela dan juga memuliakan wanita. Seterusnya kita akan lihat kepada poin seterusnya. Terdidik dengan propaganda Barat akhirnya membawa mereka untuk menampilkan syariat Islam sebagai anti keadilan. Dan pemikiran Islam liberal ini juga mendakwa bahawa umat Islam pada hari ini terikat dengan Islam yang didominasi dan diwarisi oleh bangsa Arab, sehingga dihinggapi dengan sindrom syariah minded Muslim ataupun orang Muslim yang berfikiran syariah yang sentiasa menekankan bahawa undang-undang itu adalah inti kepada ajaran Islam. Dan kesan daripada fahaman-fahaman sebeginilah yang mengakibatkan perundangan Islam itu dilihat sebagai tidak adil, tidak bertoleransi, berat sebelah, keras dan bersifat menghukum dan serta tidak sesuai ataupun relevan dengan realiti pemodenan kehidupan pada zaman sekarang.
Baiklah, kita akan masuk seterusnya rumusan. Okey, daripada perbincangan dan pembintangan hari ini, kita dapat simpulkan bahawa liberalisme ini adalah serangan pemikiran yang merupakan salah satu strategi barat yang paling ampuh untuk melumpuhkan pertahanan akidah umat Islam daripada luar. Ia juga berlaku dengan memasukkan ideologi-ideologi ciptaan mereka secara halus dan tanpa sedari. Ideologi yang ditawarkan juga jelas boleh memberi kesan langsung terhadap akidah dan syariat Islam. Malah ia juga terbukti telah meninggalkan kesan yang cukup besar sehingga mewujudkan masyarakat Islam yang hilang jati diri, hilang nilai keimanan dan sebagainya. Oleh demikian, umat Islam perlu membenteng diri daripada terpengaruh daripada ideologi-ideologi tersebut dan senantiasa meminta petunjuk daripada Allah SWT supaya kita dapat membezakan perkara hak dan perkara yang batil. Okey, itu sahaja daripada kami. Ini adalah rujukan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.